Didik TV KPM. Okey, terima kasih hos kita Luqman Hakim, seorang yang bijak, seorang yang pandai. Terima kasih Ustaz. Suaranya sangat-sangat merdu. Terima kasih. Untuk melaungkan bacaan-bacaan ayat Al-Quran dan juga doa-doa, insya-Allah. Syahdu kita. Terima kasih Luqman. Sama-sama Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberkati hidup kita semua. Amin. Untuk segmen ini kita lihat sedikit berkaitan dengan soalan item ataupun item KBKK. Kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Jadi soalan ini soalan yang asas ataupun soalan biasa, juga dipanggil soalan rutin. Okay, soalan rutin ya, anak-anak semua, murid-murid semua, calon SPM semua, soalan rutin ni jawapan awak mesti dalam bentuk point sahaja. Dash gitu. Okay, contoh, jelaskan dua perkara yang membatalkan iman. Dash, itu soalan rutin. Yeah. Soalan kebat dari stimulus, nanti kita akan masuk segmen seterusnya. Jadi soalan rutin yang pertama, soalan yang pertama kita nak tanyalah calon-calon kita ni, bakal calon-calon SPM kita ni, nyatakan dua perkara yang boleh membatalkan iman, ya, selain melalui intikad. Yang kedua, nyatakan intikad yang boleh membatalkan iman selain intikad al-uluhiyah. Dua soalan yang berbeza, nampak sama tapi berbeza. Okey, ada tak kalangan kita ni yang nak jawab soalan tersebut? Silakan. Okey. Syahira, okey, Ustaz. silakan Syahira. Okey, soalan yang pertama. Soalan yang pertama ialah perkataan dan perbuatan. Soalan kedua pula ialah al-ghaibiyat, an-nubuwah dan asy-syariah. Alhamdulillah. Simple jawapan. Okey, kenapa simple, kenapa ringkas? Sebab soalan kata tugas dia nyatakan. Kalau soalan kata tugas dia nyatakan, soalan jawapan dia pendek-pendek je. Boleh panjang, tetapi pendek memadai untuk dapat markah penuh. Panjang lagi baiklah. Ya. Tapi sepatah perkataan itu dah membolehkan calon-calon ataupun murid-murid mendapat markah penuh untuk jawapan-jawapan tersebut. Antaranya, nyatakan dua perkara yang boleh membatalkan iman. Dua perkara yang boleh membatalkan iman. Selain intikad itu, noktah bertindih. Jawapan yang pertama, dash kat bawah itu perkataan. Dash di bawahnya perbuatan. Mudah, simple. Untuk jawapan dalam peperiksaan nanti, insya-Allah. Dan yang kedua, sebagaimana Husna, sebagaimana Farah ke Husna tadi? Syahira Ustaz. Syahira, Masya Allah. Dia butuhkan tempat je. Syahira tadi jawab tadi. Dia kata nyatakan intikad yang boleh membatalkan. Juga masih lagi nyatakan. Kalau nyatakan ni, nyatakan jawapannya boleh dash juga bawah tu. Yang pertama tadi. Kita ambil sini. Dua perbuatan yang boleh membatalkan iman. Yang pertama, jawapan pertama, perkataan. Sudah memadai. Sudah Ustaz, memadai. Sebab apa? Sebab soalan nyatakan. Faham? Yang kedua, perbuatan. Sudah memadai. Okey, kalau soalan di sana dia kata jelaskan ataupun terangkan dua perkara yang boleh membatalkan iman. Jawapan calon mesti perkataan, contohnya, kena sambung lagi. Ya. Contohnya apa? Perbuatan. Contohnya sujud kepada berhala. Contohnya perkataan. Contohnya zaman sekarang ini tidak perlu lagi menutup aurat. Itu contoh. Ini dari sudut sudut kata tugas nyatakan. Sama juga di bawah ini, nyatakan i'tiqad yang boleh membatalkan iman selain i'tiqad al-uluhiyah. Ambil sini i'tiqad yang boleh membatalkan iman selain i'tiqad al-uluhiyah, noktah bertindih. Yang pertama, an-nubuwah. Yang kedua, al-ghaibiyat. Jadi, nak jelaskan bahawa soalan nyatakan. Kalau soalan jelaskan, mesti ada contoh panjang. 2-3 patah perkataan yang boleh kita memahamkan ayat-ayat ataupun memahamkan jawapan tersebut. Dan seterusnya, kalau soalan terangkan, mesti ada contoh ataupun kata penghubung dia, suka. Suka ni apa? Suka ni S supaya
supaya U untuk K kerana A agar. Itu sambungan dia dan ada huraian selepas kata hubung ini. Ya. Itu antaranya lah. Okay, yang keduanya, soalan yang kedua. Masih lagi KBKK. Soalan contoh KBKK yang kedua iaitu jelaskan contoh perkataan yang boleh membatalkan iman dalam aspek persendaan. Yang kedua, jelaskan dua perbuatan yang boleh membatalkan iman. Okay, fokus. Fokus murid-murid semua yang ada di luar sana, yang ada di Google Meet hari ini, fokus kepada kata tugas ini. Jelaskan. Okay, jelaskan. Jawapan masih lagi dalam bentuk poin. Sebab apa? Sebab soalan ni soalan KBKK. Dua je jawapan. Yang selain daripada jawab dan dash ini, dua je. Yang pertama soalan yang berkaitan terminologi, maksud. Dan soalan kebat. Dua jawapan ini. Yang lain semua jawab dalam bentuk poin. Ingat anak semua yang ada dalam Google Meet dan di luar sana. Okay, soalan yang kedua ini, kata tugas jelaskan. Ini agak-agaknya siapa nak jawab ni? Ya. Mesti ada ni. Okey, Farah. Okay, silakan Farah Syamimi. Perkataan yang boleh membatalkan iman dalam aspek persendaan ialah zaman sekarang tidak perlu menutup aurat lagi. Dan yang kedua, Bilal itu telah menyalak seperti anjing. Okey. Untuk soalan kedua, perbuatan yang boleh membatalkan iman ialah yang pertama, melakukan upacara ibadat agama lain, dan yang kedua, mengoyak mushaf Al-Quran atau meletakkan ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi, nama Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul, malaikat dan buku agama di tempat yang tidak sesuai dengan tujuan menghina atau merendah-rendahkannya. Okey, terima kasih, jawapannya sangat-sangat tepat. Ya, itu adalah antara jawapan yang kalau markah dia penuh 4, dapatlah 4/4. Penuh, Ustaz. Penuh. Jawapan penuh, lengkap. Dan menepati apa yang dikatakan kata tugas ini, jelaskan. Jelaskan, masih lagi jawapannya dalam bentuk poin begini juga. Contoh yang pertama yang tadi. Jelaskan contoh perkataan yang boleh membatalkan iman dalam aspek persendaan. Tadi perkataan ada 3. Ada 3, iaitu yang pertama pengakuan, yang kedua penafian, yang ketiga persendaan. Jadi fokus kepada soalan kehendak yang mana? Sama ada pengakuan, persendaan atau pengakuan. Jadi soalan ini dia nak kepada persendaan. Jadi kalau persendaan, apabila perkataan, mesti ada buka pengikat kata. Contoh, dari sini buka pengikat kata. Okay, zaman sekarang ini tidak perlu lagi menutup aurat. Itu persendaan. Dari sudut perkataan, mempersendakan. Bilal itu menyalak seperti anjing. Itu persendaan. Batal iman. Saya ulang balik. Batal iman. Orang yang mempersendakan dengan perkataan itu sedemikian. Maka kita ni sebagai murid-murid yang beragama Islam, murid-murid Islam yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasul, jauhi perbuatan, perkataan dan sebarang lakonan, sebarang TikTok yang berkaitan dengan persendaan, perkataan, perbuatan dan juga intikad kita. Soalan yang kedua, perbuatan yang boleh membatalkan iman sama juga macam tadi, dua perbuatan. Okey, jawapan dia dua perbuatan yang boleh membatalkan iman. Nokta bertindih, dash di bawah ni. Dash di bawah ni apa dia? Sujud kepada berhala. Mengoyak Al-Quran, mushaf Al-Quran dengan sengaja, dengan niat untuk mempersendakan agama. Dia beza. Mengoyak ataupun membakar Al-Quran ini untuk tujuan pelupusan lain. Dia ada cara dia, ada kaedah dia. Seperti bakar di tempat yang tertutup, asapnya tidak tersebar luas dan abunya dibuang ke laut melebihi 5 km. Itu ada syarat-syarat dia. Yang ini sengaja koyak. Sengaja koyak dan dengan niat dia itu mempersendakan agama Islam yang suci ini. Jadi, jauhi perbuatan tersebut. Ulang balik, jauhi perbuatan tersebut. Dalam peperiksaan, kata jelaskan dua perbuatan, mulakan jawapan dua perbuatan yang mempersendakan agama, nokta bertindih, dash di bawah.
seterusnya. Soalan yang berkaitan dengan kata tugas terangkan. Yang ni siapa agak-agak ni? Sila. Okey, siapa? Husna, Okey, Ustaz. silakan Husna. Antara dua cara mengatasi perkara yang membatalkan iman adalah doa dan taubat. Dari segi doa, kita hendaklah berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk Allah SWT agar sentiasa istiqamah. Dan yang kedua pula, dari segi taubat, sentiasa beristighfar dan memohon keampunan daripada Allah SWT atas dosa dan kesalahan yang dilakukan. Antara kesan melakukan perbuatan membatalkan iman adalah rosak segala amalan soleh dan ibadah yang dilakukan. Tidak diampunkan dosanya oleh Allah SWT sekiranya tidak bertaubat dan kembali kepada Islam. Diharamkan memasuki syurga, sebaliknya akan kekal dalam neraka. Dan yang terakhir sekali, hilang hak terhadap harta pusaka yang telah ditinggalkan oleh keluarga Muslim. Okey, terima kasih Husna. Jawapan yang sangat baik. Ya, jawapan yang sangat baik dan menepati apa yang dikehendaki dengan kata tugasnya, kata tugas terangkan. Saya ulang balik. Kalau kata tugas terangkan, mesti ada huraian selepasnya. Sebagaimana yang tadi kita kata doa. Ya. Doa. Tulis dash ni. Doa. Doa noktah bertindih. Doa, kita berdoa kepada Allah agar akidah kita kekal dalam diri hingga akhir hayat. Nak bagi contoh pun boleh. Doa noktah bertindih. Contoh doa Allah macam Luqman baca tadi kan. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman pun boleh. Asalkan ada huraian selepasnya. Yang ini kata tugas terangkan mesti ada huraian. Itu antara soalan ataupun contoh soalan KBKK yang boleh dapat markah penuh. Contoh sama juga, terangkan dua kesan melakukan perbuatan. Kesan melakukan perbuatan yang membatalkan iman, sebagaimana awal tadi disebut, kesannya siapa tadi? Agak-agaknya siapa tadi? Kesan yang membatalkan iman. Okey, sila. Husna. Husna. Terangkan dua kesan melakukan perbuatan yang membatalkan iman. Rosak segala amal soleh dan ibadah yang telah dilakukan. Hilang hak terhadap harta pusaka yang telah ditinggalkan oleh keluarga Muslim. Okey, bagus. Itu antara jawapan dia. Yeah. Dan jawapan masih lagi dalam bentuk dash, dalam bentuk point. Begitu. Itu bagaimana cara kita nak jawab soalan yang berkaitan dengan yang pertama tadi, nyatakan, jelaskan dan terangkan. Dia ada perbezaan dalam menjawab soalan-soalan berikut. Ya, selain itu kita doa. Doa antaranya kalau kita kata doa satu lagi doa yang supaya kita hidup kita ni, mati kita dalam iman. Macam mana? Silakan. Yang saya teringat Ustaz, kalau tak silap saya, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Betul ke Ustaz? Alhamdulillah, betul. Allahumma khtim alaina. Ya. Tamatkan riwayat kita ni dalam Pengakhiran yang baik. Pengakhiran yang baik. Bihusnil khatimah. Pengakhiran yang baik. Jangan mati kita tengah buat TikTok yang yang menjejaskan akidah kita. Jangan kita buat perkara yang boleh membatalkan iman kita. Jangan kita mati selepas tu. Na'udzubillahi min zalik. Kesannya tadi kesannya yang bagaimana yang murid-murid jawab tadi, kesannya kita mati tu dalam neraka selama-lamanya. Ya, dalam neraka selama-lamanya. Ya, kalau ada iman sedikit, iman sebesar zarah sekalipun, satu masa Allah akan masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, saya nak tanyalah, ya, saya nak tanya Farah lah. Farah. Saya. Farah. Okey, saya nak ulang balik soalan nyatakan tadi. Okey, nyatakan dua perkara yang membatalkan iman selain daripada perbuatan. Perkataan. Okey, perkataan? Perkataan dan... Tak ingat. Tak ingat. Okey, perkataan dan i'tikad. Okey, perkataan dan i'tikad. Hafal dan ingat betul-betul soalan tersebut. Jadi, kesimpulan ya. Kesimpulan untuk KBKK ini, soalan nyatakan, perhatikan, kita boleh jawab dalam bentuk poin, isi saja. Yang kedua, jelas, ayat yang jelas yang boleh difahami.
Dan yang ketiga terangkan kita boleh jelas ayat tersebut, isi tersebut bersama dengan huraian. Okey, baik Ustaz. Jadi itulah contoh soalan KBKK yang boleh kita usahakan. Okey Ustaz, kita Didik TV KPM